Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dapat bertemu lagi dalam siri-siri perkongsian berkaitan dengan pendidikan. Dan untuk kali ini, saya ingin kongsikan tajuk Sam'iyat. Dia merupakan tajuk yang pertama sebagai pendahuluan untuk tajuk-tajuk seterusnya di dalam buku teks bagi para pelajar Sijil Tinggi Agama Malaysia. Semoga selepas perkongsian ini kita dapat mencapai perkara-perkara berikut, iaitu yang pertama mengenal sam'iyat melalui definisi dan juga contoh. Kita dapat membezakan sam'iyat dan juga ghaibiyat, aspek persamaan dan perbezaan. Begitu juga kita dapat menyatakan perkara-perkara sam'iyat. Semoga perkara ini memberi manfaat untuk semua. Okey semua, ini adalah paparan halaman bagi tajuk sam'iyat. Hanya melibatkan 2 halaman sahaja. Dan saya akan melihat daripada satu perenggan ke satu perenggan dan mengeluarkan isi-isi penting untuk perkongsian kita bersama. Daripada 2 halaman ini, saya dapat keluarkan 14 isi penting untuk diberikan perhatian. Okey semua, kita ke perenggan yang pertama di bawah tajuk sam'iyat ini. Sebelum kita melihat isi-isi penting, di bawah tajuk sam'iyat ini sebagai gambaran umum, ia adalah daripada perkataan sami'a. Cuba semua melihat sami'a. Sin min ain bermakna mendengar. Daripada tajuk ini kita boleh gambarkan sam'iyat ini ialah perkara-perkara yang kita dengar, kita dapat tahu melalui pengkhabaran daripada Allah dan juga Rasulnya, dan perkara itulah yang dinamakan sam'iyat, perkara-perkara ghaib ataupun perkara-perkara yang kita ketahui ataupun kita dengar daripada Al-Quran dan juga hadis. Melalui pendengaran tersebut kita dapat tahu kewujudan perkara tersebut. Baiklah, isi yang pertama di dalam perenggan ini ialah berkaitan dengan pembahagian ilmu tauhid. Ada 3 pembahagian ilmu tauhid. Maknanya kalau ada soalan, sebutkan pembahagian ataupun aqsam. Uzkur aqsam ilmi tauhid. Sebutkan pembahagian ilmu tauhid. Dia ada 3, iaitu ilahiyat, iaitu ketuhanan, nubuat, iaitu kenabian, dan juga tajuk kita hari ini iaitu sam'iyat adalah perkara-perkara ghaib. Ketiga-tiga ini adalah merupakan komponen yang asas dalam pembahasan ilmu tauhid. Dan ketiga-tiga perkara ini kita perlu kuasai untuk memantapkan akidah dan juga pegangan kita. Jadi itulah fokus kita ialah sam'iyat. Fokus dalam pembahasan ilmu tauhid di peringkat Sijil Tinggi Agama. Kemudian isi yang kedua, apakah nama lain bagi sam'iyat? Di baris di sini ya. Baris kedua, apakah nama lain bagi sam'iyat? Sam'iyat juga dinamakan sebagai ghaibiyat. Itu isi dia. Sam'iyat juga dinamakan sebagai ghaibiyat. Nanti kita akan tahu apakah hubungan di antara dua-dua perkataan tersebut. Kemudian isi yang ketiga, sebab. Apakah alasan dinamakan sam'iyat? Di sini ya, baris masih lagi baris kedua dan juga melangkau ke baris yang ketiga. Iaitu
Dinamakan sam'iyat kerana perkara-perkara dalam sam'iyat ini hanya, perkataan hanya tu, hanya diketahui melalui pendengaran kita apa yang Allah beritahu melalui Al-Quran dan juga hadis. Jadi kita dengar, kita tahu melalui pengkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pengkhabaran melalui Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya isi yang keempat. Isi yang keempat berada di sini, iaitu baris yang kedua, ujung ni. Soalan akan muncul, iaitu bagaimanakah pensabitan perkara-perkara sam'iyat? Jawapannya ialah melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala isi yang kelima, hukum. Apakah hukum? Tengok baris yang keempat ni. Baris yang keempat ni. Baris yang keempat, hukum beriman dengan perkara sam'iyat sudah pastinya wajib. Wajib beriman dengan perkara-perkara sam'iyat. Seterusnya, isi yang keenam adalah contoh. Contoh di sini banyak. Bermula di sini, baris yang keempat ni, sehinggalah di sini, itu adalah contoh-contoh sam'iyat. Itu antara, ya. Di antaranya ialah malaikat, jin, roh, hari akhirat, surga, neraka. Itu adalah contoh-contoh bagi sam'iyat. Jadi perkara-perkara yang disenaraikan ni, semuanya kita ketahui melalui Al-Quran dan juga hadis. Seandainya tiada Al-Quran dan tiada hadis, kemungkinan kita juga tidak mengakui kewujudan perkara-perkara tersebut. Seterusnya ialah isi yang ketujuh. Tadi kita dah tahu kenapa perkara sam'iyat dipanggil sam'iyat. Kenapa sam'iyat itu dipanggil sam'iyat. Sekarang isinya ialah kenapa pula dinamakan dengan ghaibiyat. Baris yang terakhir. Kenapa dinamakan ghaibiyat? Jawapan dia kerana perkara-perkara tersebut ghaib. Maknanya di luar pengetahuan kita. Yang mana pengetahuan biasa kita tidak mampu untuk mencapai ataupun mengetahui perkara-perkara tersebut. Okey, kita teruskan dengan perenggan yang kedua. Di dalam perenggan kedua ini, dia adalah kesinambungan bagi yang pertama, perenggan yang pertama dari sudut pembahasan perkataan ghaib itu. Kalau perenggan yang pertama dinamakan ghaib itu, ditegaskan dalam perenggan yang pertama, dia merujuk kepada perkara yang di luar pengetahuan kita. Dan perenggan yang kedua ini, dia nak tegaskan bahawa dalam penggunaan, dalam Al-Quran, penggunaan lafaz ghaib adalah merujuk kepada perkara yang tidak dapat ditangkapi ataupun diketahui oleh panca indera kita. Jadi ada perbezaan. Yang pertama, yang perenggan pertama tadi cerita di luar pengetahuan. Manakala perenggan yang kedua ini, dia tegaskan bahawa Al-Quran menggunakan perkara ghaib merujuk kepada ghaib daripada panca indera kita. Penglihatan, pendengaran, rasa, bau, semua itu dinamakan panca indera. Jadi termasuk dalam makna ini, iaitu di luar pengetahuan kita, di luar panca indera kita ini ialah berkaitan dengan kewujudan malaikat, jin dan sebagainya. Seterusnya perenggan yang ketiga iaitu pembahasan berkaitan dengan keumuman dan kekhususan. Umum dan khusus. Perkataan ghaib adalah lebih umum berbanding dengan sam'iyat. Perkara ghaib ni lebih umum berbanding dengan perkara sam'iyat. Kerana perkara sam'iyat kita tahu dia hanya semata-mata
yang didengar dan ataupun diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Manakala perkara ghaib ini umum. Perkara yang kita tidak tahu, itu nama dia ghaib. Jadi secara khususnya dalam kitab ni dia cerita yang menjadi isi yang keenam kepada kita ialah kenapa lafaz ghaib itu lebih umum daripada sam'iyat, daripada aspek apa. Yang pertama, lafaz ghaib itu juga merangkumi makna sam'iyat. Maknanya lafaz itu menunjukkan bahawa perkataan ghaib itu lebih umum kerana sam'iyat berada di bawah perkataan ghaib itu sendiri. Yang kedua, perkara ghaib ada diceritakan ataupun diisyaratkan kewujudannya melalui Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita boleh menggunakan akal untuk berfikir sehingga kita tahu kewujudannya. Seperti yang diberikan contoh dalam kitab kita ini, pensabitan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Di isyarat-isyarat tu Allah dah cerita, Allah dah berikan petanda-petanda, melalui petanda dan isyarat tersebut baru kita ketahui perkara tersebut. Itu dinamakan ghaibiyat. Kemudian yang ketiga, ghaibiyat juga merangkumi perkara-perkara yang Allah tetapkan sebab-sebab penemuan dia. Bila kita mengambil ataupun melaksanakan sebab aturan tersebut, barulah kita temui perkara tersebut. Contohnya ialah penemuan-penemuan sains. Penemuan sains asalnya ghaib, dia adalah perkara ghaib dan ditemui selepas mana saintis mengambil sebab-sebab untuk penemuannya. Jadi itu nama dia ghaibiyat. Dia tak dinamakan sam'iyat. Oleh sebab tu ghaibiyat ni lebih umum. Begitu juga perkara ghaib ini dia melibatkan masa. Masa lalu dan juga masa hadapan yang mana manusia tak pernah menempuhi tempoh tersebut. Juga dinamakan perkara ghaib. Perkara ghaib juga melibatkan tempat. Yang mana manusia tak pernah berada di tempat tersebut. Tetapi perkara itu diceritakan oleh Allah, sama ada berada di langit ke, di bumi ke dan sebagainya, yang tak pernah manusia sampai ke tempat tersebut. Dan yang terakhir, kenapa ghaib ini lebih umum? Kerana ghaib ini merangkumi perkara-perkara yang menjadi rahsia Allah juga, dinamakan perkara ghaib. Disebut dalam Al-Quran bahawa Allah memiliki rahsia-rahsia dan manusia hanya mengetahui sebahagian ataupun sedikit sangat daripada ilmu Allah tersebut. Jadi daripada perkara ini kita dapat simpulkan bahawa perkara ghaib itu lebih umum berbanding yang dikatakan sam'iyat. Dia hanya merujuk kepada perkara-perkara yang diberitahu oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita ke halaman yang sebelah. Ayat Al-Quran tersebut adalah berikutan daripada isi yang berkaitan perkara ghaib tu lebih umum berbanding sam'iyat. Jadi isi yang ke-10 itu dalil terdapatnya perkara ghaib yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada soalan yang mengatakan bahawa mempersoalkan ataupun meminta dalil tentang perkara ghaib lebih banyak berbanding yang perkara yang kita ketahui, kita boleh jawab dengan ayat ataupun dalil ini. Ayat Al-Quran ini. Seterusnya, perenggan yang bawah ayat tersebut adalah berkisar tentang penegasan lah. Seperti mana kita tahu pada muka halaman yang lepas, bahawa perkara ghaib itu lebih umum, maka di sini sebalik daripada perkara tersebut, yang menjadi isi yang ke-11 ialah
perkara sam'iyat lebih khusus berbanding perkara ghaib. Daripada dua fakta yang kita dah baca tadi, dapat disimpulkan bahawa setiap perkara sam'i atau perkara sam'iyat itu adalah perkara ghaib, dan bukanlah setiap perkara ghaib itu adalah perkara sam'iyat. Ini di sini ni. Ini kesimpulan dia. Semua perkara sam'iyat itu adalah perkara ghaib, dan bukanlah setiap perkara ghaib itu adalah perkara sam'i. Itu isi yang ke-11 yang menyimpulkan bahawa sam'iyat itu lebih khusus berbanding perkara ghaib. Manakala isi yang ke-12, macam kata-kata tadilah, maksud kata-kata setiap perkara sam'i adalah perkara ghaib, manakala tidak semua perkara ghaib itu adalah perkara sam'i. Bermaksud, tadilah, perkara ghaib itu lebih umum berbanding sam'iyat, manakala sam'iyat lebih khusus berbanding sam'i. Kata-kata ringkasan dia seperti mana dalam isi yang ke-12 ini. Masih lagi di halaman yang sama, tapi dah nak dekat habis dah ni, iaitu isi yang ke-13. Ciri-ciri sam'iyat. Ciri yang sam'iyat ada 3 yang dinyatakan dalam perenggan ni. Dalam perenggan atas ni. Dia kata, yang pertama, sam'iyat ni hanya diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu ni, Nas As-Sahih. Melalui Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ciri sam'iyat ialah tiada ruang untuk berijtihad secara bebas. Kita nak tentukan jin bagaimana, di mana dia tinggal dan sebagainya, kita nak tentukan mengikut ijtihad kita semata-mata, tidak ada ruang tersebut. Cuma yang boleh berijtihad hanyalah yang ciri yang ketiga ni, di ruang yang ada nas. Itu pun tersangkut dengan disiplin, pembuktian dan juga pemikiran yang betul. Ada ijtihad dalam lingkungan nas, lingkungan yang disebut oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah sahaja. Tidak boleh direka-reka, nak sengaja-sengaja mewujudkan perkara yang tiada, itu tak boleh berlaku. Itulah 3 ciri sam'iyat yang ditegaskan dalam perenggan yang di atas tu. Dan yang terakhir merupakan isi yang ke-14 dalam tajuk sam'iyat ini, ialah perkara-perkara yang menjadi medan ataupun menjadi perbincangan dalam perkara sam'iyat ini. Imam Ghazali letakkan 10 perkara. Ini penting untuk peperiksaan ataupun persoalan. Ini penting untuk kamu ingat. Dia ada 10. Yang pertama berkaitan dengan isbatul hars. Isbatul hash. Iaitu pensabitan peristiwa berkumpulnya manusia. Begitu juga pensabitan nashr. Iaitu manusia bangun daripada kubur dan bertebaran menuju kepada mahsyar. Itu nama nashr. Kemudian berkaitan dengan pensabitan soalan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian begitu juga azab kubur, timbangan, titian, sirat, penciptaan syurga dan neraka. Kemudian berkaitan dengan hukum hakam kepimpinan, imamah, dan juga berkaitan dengan kedudukan para sahabat dari sudut kelebihan, dan juga yang terakhir syarat-syarat kepimpinan. Itulah isi yang ke-14
di dalam tajuk sam'iyat ini. Itulah tadi 14 isi penting di bawah tajuk sam'iyat. Moga-moga dapat manfaat untuk semua. Saya ucapkan terima kasih di atas sokongan anda semua. Jangan lupa, terima kasih.